Kenal beberapa tahun, okey ke kalau pergi date? Example, tengok wayang, makan-makan. Allah suka ke tak? Itu memang jawapan mic drop lah kan orang kata. Dan kalau saya ada mic ni memang nak drop lah kan. Tapi ini je yang ada. Kalau ini rasanya mic drop, rasanya macam tak menarik kan. Okey, Assalamualaikum, apa khabar? Dan hari ini kita buat video yang berbeza sedikit. For the first time saya akan buat episod ni dan hopefully dia akan jadi satu siri lah, siri pasal kahwin. Background dia ialah saya basically follow salah satu influencer di Malaysia ni yang saya respect, iaitu Aiman Azlan. Dan dalam Instagram dia banyak juga post berkenaan dengan ke arah perkahwinan. Siapa yang follow for sure tahu, siapa yang tak saya suggestkan untuk follow kerana saya rasa bermanfaat. Now, dan dalam siri dia tu ada dia buka kepada ask me a question, orang boleh tanya, dan banyak soalan-soalan yang dijawab yang berkaitan dengan perkahwinan, ke arah perkahwinan. Yang saya rasa menarik, yang of course pertamanya jawapan-jawapan yang dibagikan oleh Aiman Azlan tu saya rasa menarik dan boleh tengok sendiri, dan tak perlu tengok video ni pun boleh terus follow Instagram Aiman Azlan dan tengok sendiri. Cumanya video-video yang saya akan buat ni more kepada menambah komentar, react dan apa-apa berdasarkan pengalaman peribadi saya, mungkin saya akan tambah bagi sesiapa yang berminat dengan konten yang sebegini. So ini adalah first episode boleh kata pasal kahwin. So tadi itu satu soalan yang ditanya, yang bila saya tengok first time masa saya tengok dalam Instagram tu, saya tergelak saya tergelak kan. Bukan jawapannya, maksudnya bukannya jawapan tu humor, tetapi tak tahu, mungkin pada saya first impression tu tergelak. Dan kemudian of course that's a very crucial question to ask, dan ni satu format menjawab soalan dengan soalan kan. Boleh tak kalau dah kenal tu kita nak pergi date, pergi tengok wayang, makan-makan, Allah suka tak kan? Sepatutnya dalam apa yang semua kita buat, sepatutnya satu soalan yang penting untuk kita tanya kan, boleh tak ceremony? Kau rasa Allah suka tak kan? Okay, so dalam yang kali ni mungkin saya akan pergi beberapa soalan saja, dan sebab nak keep the video short, untuk pastikan videonya pendek-pendek, dan kita akan tengok ke depan macam mana, tengok based on response ataupun berdasarkan adakah ada orang tengok video macam ni pun kan. Anyway, so kita akan pergi beberapa soalan. Soalan yang seterusnya, is it wrong for P to ikhtiar looking for her partner? Bahasa campur-campur ni maknanya adakah salah kalau perempuan tu yang nak berikhtiar untuk mencari partner, mencari calon suami lah. I don't see anything wrong with searching for what Allah loves. Itu jawapan Aiman Azlan, dan saya amat setuju kan. Apa masalahnya kalau seorang wanita, seorang perempuan ingin membina rumah tangga dan nak mencari calon suami yang terbaik yang boleh dicari? Bukankah itu apa yang Allah suka? So kenapa salah pula kan? Apa masalahnya kat situ? Dan of course kalau kita bawa sirah, kita tahu kisah Khadijah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kehidupan kita sekarang ni pun rasanya dia sepatut benda yang normal sahaja kan. Cumanya technicalitiesnya mungkin ada cara ni lah, dan rasanya itu pun banyak disebut juga dalam kita akan tengok lah. Again, boleh tengok sendiri di channel, di Instagram Aiman Azlan. Tapi siapa yang follow yang ni, siri ni, kita akan tengok lah ada jawapan-jawapan yang berkaitan dengan technicalities pula dalam masa-masa akan datang, insyaAllah. So tak ada masalah dan jika anda seorang perempuan. Yang saya rasa masalah ialah stigma yang ada, itu satu masalah. Keduanya, kalau pasrah kalau pasrah dan tidak ada usaha. Saya tidak nafikan ada orang yang usaha after usaha Allah uji dengan dia mencabar susah nak mencari dan sebagainya, tak tahu jalan, tetapi usaha itu insya-Allah Allah dah akan jadi, insya-Allah. Yang seterusnya kita akan bincang masa timbul soalan yang lebih bersifat teknikal, insya-Allah. Seterusnya, PL knowing each other, ataupun perempuan dengan lelaki ni dah kenal dah pun through Baitul Jan in September. So saya rasa ini adalah satu format Baitul Muslim punya proses, and so try to go for next level without hard plan. Okay kan? So diorang dah September, yang ni rasanya Disember punya post, so dah beberapa bulan dah kenal through matchmaking Baitul Muslim punya proses.
So nak pergi ke next level tu maknanya rasanya macam nak kahwin lah kan, nak pergi ke perkahwinan tanpa hard plan, maksudnya plan yang konkret. Okay kan, would you build a house without a plan? Question mark. Awak akan buat rumah ke tanpa plan? So soalan yang dengan soalan tu menjawab lah kan, dengan soalan tu menjawab adakah kita akan melangkah dalam keadaan tanpa ada proper plan kalau kata-kata hikmah yang datang di barat tu ialah apa, those who fail to plan is planning to fail. Dan siapa yang gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Na'udzubillah, dalam isu perkahwinan itu satu benda yang besar. Perkahwinan tu adalah salah satu benda yang affect kehidupan kita dalam masa yang amat jangka panjang. So kalau kita tak proper plan dan tak proper cari calon yang terbaik, kesannya panjang. So plan. Now kenapa saya suka dan saya teringin buat ni, satu ialah selain daripada jawapan-jawapan Aiman Azlan yang memang menjawab dan amat baik untuk dikongsikan, ada juga saya akan tunjuk kat sini ialah nak kata apa ni, maknanya hikmah-hikmah yang diberikan, yang dikongsikan, yang saya rasa amat penting untuk kita dapat juga. Dan of course bila cakap, dan banyak persoalan sebenarnya dalam konteks ta'aruf juga dan ta'aruf ni satu proses lah ke arah perkahwinan tu kan. So saya suka quote ni daripada Aiman Azlan. Dalam proses ta'aruf kita letakkan emotional distance. Kalau rasa positif dan suka, sampaikan niat sahaja, bukan perasaan. Saya rasa advice ni apa nama bahasa Melayu, pesanan, panduan, dah biasa cakap bahasa Inggeris dan tak ingat bahasa Melayu. Ni advice yang amat-amat penting yang saya rasa kurang ditekankan dalam konteks menuju ke rumah tangga. So disebut kat sini, dalam proses ta'aruf tu, maintain emotional distance, jangan sampai dikipas sangat perasaan tu dan sebenarnya dia layan perasaan, sebab kita proses ke arah perkahwinan, satu proses yang serius dan kita nak consider long term punya projection yang terbaik kan. So bila emotion tu kacau, dia mungkin mengacau proses. So bila nak sampaikan tu, sebab kalau kita terbiasa dengan drama-drama dan sebagainya, dia akan sampaikan perasaan, saya suka awak dan sebagainya, tetapi kat sini sampaikan niat. Saya berniat contohnya untuk bertaaruf dengan awak, untuk melihat sekiranya kita sama-sama merasakan ini adalah satu proses yang baik ataupun terbaik untuk melangkah ke perkahwinan. Saya memang nak menuju ke perkahwinan dengan awak kan, basically begitu. Itu niat. Itu niat. Bukan saya memang mandi dah tak basah dan sebagainya, itu perasaan. So sampaikan niat sahaja. So banyak pesanan-pesanan yang bagus yang sebegini yang saya rasa nak dikongsikan juga dengan saya punya audience. Walaupun sebenarnya audience Aiman Azlan tu jauh lebih besar daripada audience saya kan, tapi just in case adalah yang tak tahu kewujudan dia, saya sampaikan di sini, hopefully you boleh follow dia juga kan. Dan ni pun iklan yang tak berbayar juga. Of course ni dah lepas kan, tetapi dia ada banyak program-program yang memang spesifik kepada aspek mencari jodoh, which is saya rasa satu servis yang amat bagus yang mungkin diperlukan oleh ramai orang di luar sana kan. Dan sebenarnya satu benda yang saya terkejut juga ialah, dan tak expect, sebab saya duduk dalam saya punya bubble sendiri kan, rupanya ramai di luar sana, based on komen-komen yang saya tengok beberapa bulan ni, rupanya ramai orang yang menghadapi kesukaran untuk melangkah ke arah perkahwinan, either untuk mencari pasangan yang baik ataupun prosesnya bagaimana dan sebagainya. So rupanya satu topik yang penting dan amat diperlukan oleh di luar sana. Sebab saya kita akan ceritalah pasal saya bila soalan-soalan yang berkenaan tu dalam episod-episod akan datang, insyaAllah. Wallahu alam, nantikan yang seterusnya. Sekiranya anda rasa ini satu topik yang menarik, boleh nyatakan di bawah sana tu. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.